Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kuliah kita dalam kitab Al-Iman, rukun, hakikat dan pembatalannya oleh Dr. Muhammad Nu'aim Yassin daripada Urdun. Kita telah belajar bab yang pertama tentang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bahagian yang pertama telah kita bincangkan, iaitulah tentang Tauhid Rububiyah. Kita masuk pada bincang yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Rububiyah, kita tahu dah, kita beriman bahawa Allah Ta'ala yang mencipta semua benda dunia ni. Semua dunia ni dijadi oleh siapa? Oleh Allah. Sehingga Allah Ta'ala sendiri, kita dalam Al-Quran, kalau kita tanya orang kafir, kalau Nabi tanya orang kafir zaman dia tu, siapa yang menjadikan bumi dengan langit? La yaqulunna Allah. Mereka kata Allah. Jadi Tuhan marah lepas anda pun. Kenapa kamu tak sembah Allah? Kamu tahu Tuhan buat, kenapa tak sembah? Dia kata kita sembah Allah juga, jangan patung tu perantara. Dia ngaku juga. Jadi itu tauhid dipanggil rububiyah, mengesahkan Allah Ta'ala dalam penciptaan dia. Dalam pentadbiran, Allah Ta'ala saja yang tadbir. Allah Ta'ala yang esa yang mentadbirkan. Bahagian yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Tapail itu Uluhiyah. Pengertiannya secara ringkas ialah beriktikad dengan jazam. Jazam itu mana iktikad yang putus. Tidak ada ragu lagi. Itu mana jazam. Bahawa Allah adalah Tuhan yang sebenar. Tidak ada Tuhan selain darinya, dari Allah. Dan dialah Tuhan yang mesti diesakan dalam beribadah. Jadi kita faham makna Tauhid Uluhiyah ni maknanya pengesaan Allah Ta'ala dalam ibadah kita. Dalam pergantungan kita. Rububiyah dalam penciptaan, dalam pentadbiran. Tuhan belakang. Oh ni pergantungan kita pula dengan siapa? Dengan Allah. Perkataan ilah bererti makluh. Dan makluh dalam bahasa Arab berarti ma'bud, yakni yang disembah. Perkataan ini pula berasal daripada perkataan ibadah. Daripada ibadah dengan makna ma'bud. Ibadat di segi bahasa, dari sudut bahasanya, memberi arti tunduk dan merendahkan diri. Kalau kita beribadat, maknanya kita tunduk dan merendahkan diri. Dengan anggota kita, dengan hati kita sekali. Hari ini, mungkin ramai orang tunduk dengan anggota. Tapi dengan hati belum pasti. Sebab, hati itu dalam. Dia yang boleh tahunya, orang itu, dia betul-betul dia ibadat Allah. Jadi kalau kita hanya tunduk dengan anggota kita sembahyang. Tapi bukan kerana Allah. Kerana lain-lain. Maka itu dia panggil, hatinya tidak tunduk. Tidak ibadat. Ibadat dari segi bahasa memberi erti tunduk dan merendahkan diri. Sebahagian ulama mentakrifkan ibadat dengan cinta yang sempurna dan taat yang tidak berbelah bagi. Tepat sekali. Ibadat itu arti apa? Cinta yang sempurna dan taat yang tak berbelah bagi. Kemas tak kemas? Tarik dia. Wow. Pasal apa mu sembah Allah? Cinta kepada Allah Ta'ala. Pasal sembah Allah, taat yang tidak ada berbelah bagi. Sebab kita sanggup bangun malam, sanggup bangun petang, sanggup bangun tengah hari, sanggup merakok. Pergi ke masjid di saat-saat orang lain duduk tidur. Kenapa? Cinta pada Allah dan taat. Itu duduk situ. Duit yang kita. Saya kata saya duit dalam poket kita. Selalu saya. Tapi kenapa boleh letak dalam tabung rumah? Sebab cinta pada Allah. Allah Ta'ala galak kita pada rumah. Siapa? Sehingga Tuhan banding rumah ni dengan apa? Dengan beri hutang pada Allah. Siapa nak beri hutang pada Allah Ta'ala? Sehingga Yahudi silap dia kata Tuhan miskin. Minta hutang dengan orang. Dia kata boleh dia ni. Tuhan mu miskin dia, minta hutang dengan orang ni. Boleh. Itu dia panggil pahaman yang kawin. Tauhid Uluhiyah ini berasaskan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada lahir dan batin. Pada zahir dengan batinnya, mesti ikhlas. Dalam arti kata, segala kegiatan ibadah tidak dikerjakan untuk lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah, jangan niat benda lain. Mesti niat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kerja buat, kita niat nak gaji, tak apa. Memang kita nak gaji, kita kerja. Tapi kalau kita niat gaji untuk apa?
untuk nak dapat rezeki yang halal, kerana nak ibadat kepada Allah Ta'ala, boleh pahala. Ingat, ibadat mesti kerana Allah Ta'ala. Kerja dunia, kita boleh buat kerana tidak Allah, dan kita boleh naik taraf dia kerana Allah. Macam naik taraf, kenapa kamu kerja? Sebab Allah Ta'ala suruh cari rezeki yang halal. Sebab apa nak rezeki yang halal? Sebab tak nak makan yang haram. Pasal apa nak pakai? Sebab nak ibadat kepada Allah. Boleh ibadat kalau sehala-hala letih, lapar. Boleh pahala dari segi kerja. Pergi menoreh sekali sengih, boleh pahala. Pergi sekali cakur, boleh pahala. Tengok dia berbeza. Jadi dalam masalah ibadat, mesti ikhlas kepada Allah SWT, zahirnya batin. Dalam arti kata segala kegiatan ibadat tidak dikerjakan untuk lain daripada Allah. Akan letak juga. Kerana itu, orang-orang yang beriman kepada Allah, ia beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada yang lain. Ia mengikhlaskan cinta, takut, harapan, doa, tawakal, taat, patuh, tunduk, segala jenis dan bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Duduk situ. Tauhid uluhiyah itu pada hakikatnya mengandungi tauhid rububiyah dan tauhid asma. Asma itu mana nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat-sifat. Sebaliknya tauhid rububiyah tidak mengandungi tauhid uluhiyah. Mana kalau orang kata Tuhan menjadi saja, tak semesti dia sembah Allah. Sebab dalam Quran sebut tu, mau tanya orang kafir dia kata siapa? Allah jadi, tapi dia tak sembah Allah. Itu maksudnya. Kerana kadang-kadang seorang itu mengakui rububiyah Allah, ketuhanan Allah, tetapi tidak beribadat kepada Allah. Itu dia panggil hanya tauhid. Tahu Tuhan buat, tapi dia tidak ibadat kepada Allah Ta'ala. Tak jadi. Begitu juga tauhid asma. Asma mana nama-nama Allah. Dan sifat-sifat tidaklah mengandungi rububiyah dan uluhiyah. Akan tetapi, siapa yang mentauhidkan Allah dari segi uluhiyah dengan mengakui bahawa Allah subhanahu yang berhak diserahkan ibadah. Manakala yang lain tidak berhak diserahkan ibadah sedikit pun, berarti ia pada hakikatnya telah mengakui bahawa Allah Ta'ala itu adalah Rabbun Alamin. Mana Tuhan tu yang menciptakan alam ini siapa dia? Allah. Jadi kalau kita nak kandang kepada dia, tak boleh. Dialah yang mempunyai nama-nama yang elok dan sifat-sifat yang sempurna. Kerana mengikhlaskan ibadah tidaklah untuk selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak layak bagi zatnya yang bersifat dengan kekurangan. Kita dah belajar dalam jadual kita tu. Sifat kekurangan itu bukan sifat Allah. Kalau kita nak kata sifat Allah, itu sifat yang sempurna. Yang kita dah dalam jadual tu, itu dipanggil kaedah yang besar yang kita belajar. Jadi, tidak layak dengan sifat kekurangan. Sebab layakkah disembah zat yang tidak berkuasa mencipta dan mentadbir urusan makhluk-makhluk. Dan layakkah diibadatkan zat yang bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Jadi kalau orang yang berfikir waras, ini saya. Tak menafak apa pergi ibadat, sembah cari lembu. Sembah, ibadat. Lembu sendiri itu. Makannya kita. Kita sembah dia, kemudian dia tak makan. Ini dipanggil bercanggah dengan fitrah. Kan tak nak? Lembu makan lembu, tiba-tiba mungkin sembah cari dia. Tidak antaranya. Jadi taklah jadi mak kita. Minum susu dia lah. Tak jadi mak. Mak kita jadi mak kita. Yang kita minum susu dia. Dengan itu ternyatalah bahawa syahadah la ilaha illallah mengandungi ketiga-tiga bahagian tauhid. Kerana syahadah ini adalah tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini mengandungi tauhid bahagian rububiyah. Dan tauhid asma' wa sifat. Asma' itu nama-nama Allah yang indah. Yang kita sebut 99 nama tu kan. Kerana itu, tauhid uluhiyah ini adalah awal-awal dasar agama dan penghabisannya, batinnya dan zahirnya. Maknanya punca dari tauhid itu mana? Duduk di uluhiyah. Duduk di ketundukan kita kepada Allah. Sembah kita kepada Allah. Berdasarkan tauhid, bahagian inilah diciptakan segala sekalian alam ini. Firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepada aku sahaja. Jadi jin dan manusia ini kita buat untuk ibadat kepada Allah. Kalau kata hak lain, bukan. Surah Az-Zariyat ayat 56. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala berkata, tauhid inilah yang membezakan di antara para muwahhidin. Apa makna muwahhidin? Golongan yang mengesahkan Allah dan para musyrikin. Golongan yang mempersyirikkan Allah.
Mana syirik, mana sekutukan Allah. Dan di atas asas inilah diberi balasan pahala di dunia dan di akhirat. Siapa yang tidak berpegang dengan tauhid ini sudah tentu termasuk dalam golongan orang musyrikin. Karena orang musyrikin walaupun dia mengaku Tuhan itu ada, tapi dia tak sembah Allah. Berdasarkan tauhid bahagian ini jugalah diutuskan para rasul dan diturunkan kepada mereka, diturunkan kitab kepada mereka. Oleh itu para rasul dahulu tidaklah diutuskan kepada kaum mereka, melainkan menjadikan tauhid bagian ini asas kaum mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Maksudnya, dan sesungguhnya kami bangkitkan di kalangan tiap-tiap umat seorang rasul yang membawa seruan beribadatlah kamu kepada Allah dan jauhilah taghut. Ibadat kepada Allah dan jauhi taghut. Suratul Nahl ayat 36. Jadi asal ibadat Allah, tapi jangan cakap ibadat saja. Taghut kena hapuskan. Kalau kita ibadat aja, orang lain duduk main sembah berhala pun kita tak ada masalah bagi kita. Sama aja, agama ni semua hari ini sudah ada. Dakwaan mengatakan agama ni sama belaka. Nak jadi orang baik belaka. Boleh macam tu? Tak boleh. Agama mesti yang betul, inna dina indallahi Islam. Islam yang boleh pakai. Walau tarah. Jadi sudah ada seruan macam ni. Dan firman-Nya lagi, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutuskan mana-mana rasul sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami turunkan wahyu kepadanya mengatakan tidak ada Tuhan yang sebenar yang berhak disembah melainkan Aku. Maka beribadatlah kamu kepadaku. Suratul Anbiya ayat 25. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang rasul-rasulnya seperti Nabi Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib. Mereka menyeru kaum mereka dengan seruan, Ani'budullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadatlah kamu kepada Allah kerana tidak ada Tuhan yang lain daripadanya. Semua rasul-rasul, satu je seruan dia. Sembah Allah, sembah Allah. Jadi kata Nabi kita buat bandingan, Nabi-Nabi yang terdahulu dengan Nabi kita ni diibaratkan seperti adik-beradik tiri. Mak lain-lain, bapaknya satu. Jadi agamanya satu. Sembah Allah belaka. Cuma syariat dia. Syariat dia. Orang dulu kalau nak taubat kena kerak. Mana kalau kena najis di kulit ni, kena kerak kulit. Hari ni kalau kena kerak kulit, ada orang kerak. Bukan lari. Murtad dia. Masa. Orang tu dulu kuat. Nak taubat, bunuh dia. Bunuh. Hari nak taubat, jatuh air mata. Hantar balik bagi orang. Itu mudah. Mana zaman kita ni, zaman orang lemah, syariat apa? Longgar, lebih mudah daripada orang dulu. Jadi, semua mereka ni, kerja dia ni, apa dia? Ajak orang sembah Allah. Juga Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim AS. Ia berkata kepadanya, Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku telah hadapkan mukaku kepada Allah, Tuhan yang menciptakan 7 petala langit dan bumi dengan lurus, dan aku ini tidaklah daripada golongan orang-orang musyrikin. Nabi Ibrahim pun dakwah dia macam itu. Suratul An'am ayat 79. Apabila tauhid merupakan hakikat agama Islam, 2 kalimah syahadah pula merupakan rukun pertama bagi Islam. Rukun pertama, 2 kalimah syahadah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti," muttafaqun alaih. Maksudnya dibina Islam di atas 5 rukun, iaitulah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Itu syahadah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, melakukan puasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji di Baitullahil Haram. Jadi ini asas 5. Tauhid uluhiyah ini menuntut kita supaya bertawajuh. Bahasa Arab tu. Maknanya menghadap kepada Allah. Hala tuju hati kita ni kepada Allah dalam setiap jenis ibadah. Dan menuntut kita supaya membersihkan hati daripada terikat dengan pihak atau dengan pengaruh lain. Kata-kata ini mengandungi beberapa pengertian. Di antaranya, yang pertama, wajib ikhlaskan cinta kepada Allah. Nak cinta kepada Allah dalam bab ibadah. Dalam bab sama-sama kita, cinta kau isteri kita, itu kena cinta. Kalau tidak, biarlah kawan itu dah.
Kilik macam kau pegang mayat, tapi saya mayat hidup ni bukan kalau dia. Jadi kita cinta dalam pegangnya hati kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ajak orang hamba janganlah mengadakan nid mana sekutu. Ia tertanding dengan Allah dalam mencintai. Dengan kata lain, ia cintakan sekutu itu sama dengan ia cinta kepada Allah. Jangan. Atau ia mengutamakan cinta kepada sekutu itu lebih daripada Allah. Kenapa ni tak semaya ni? Saya kawan ni. Tentunya. Maka, paling nak semaya kerana tak cinta orang ni. Itu namanya cinta kita lebih Allah kan lebih orang tu? Lebih Allah atau lebih manusia? Siapa berbuat demikian, ia termasuk dalam golongan musyrikin. Kerana firman Allah Ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah nid, menyembah tandingan, ada ataupun bandingan selain Allah. Mereka mencintai nid itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Ta'ala. Orang yang beriman, dia kasih kepada Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya. Suratul Baqarah ayat 165. Di antara syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan orang daripada Islam itu syirik ada dua kan. Yang Allah Ta'ala tidak ampun dosanya melainkan dengan bertaubat kembali masuk Islam, ialah menjadikan bagi Allah Ta'ala niddun, iaitu sebagaimana ia cinta kepada Allah. Kita cinta kepada makhluk lain lebih daripada Allah Ta'ala. Ataupun setara. Maka itu jadi bahaya. Manusia diciptakan dengan bertabiat cinta kepada diri sendiri. Tak lagi dah. Cinta kepada bapa. Ini nak faham betul-betul ni. Macam mana pula? Cinta kepada saya, kepada diri kita. Sakit sikit. Doktor selalu sikit. Maya pun tak. Tak sakit. Contoh setengah orang tu lah. Cinta kepada bapa, anak pinak, watan, tanah air dan harta benda. Macam mana pula? Mengikhlaskan ibadat kepada Allah Ta'ala tidaklah berarti menghapuskan tabiat semula jadi itu. Yang kata aku malah dah bersih kau diri aku sendiri, tak mahu buat dah. Aku nak ibadat. Jangan, sakit kena berehat. Ibadat cara orang sakit, cara duduk, kena pergi hospital, tidak jadi masalah. Kata pergi hospital ni tak cinta. Jangan salah faham. Tidaklah berarti menghapuskan tabiat semula jadi itu. Bahkan dituntut daripada mukmin supaya mencintai segala sesuatu di dunia ini selepas daripada mencintai Allah. Kita cinta Allah Ta'ala, kita sayang negeri kita. Tanda kita sayang negeri kita ni, kita biar maksiat berlaku. Kau macam mana? Tanda sayang negeri. Biar orang maksiat. Kalau kita pergi nasihat dia, kita tegur dia. Itu dia antara tanda. Kalau kita biar tak apa, atas dasar nama pembangunan, atas nama kesenian, buatlah buat apa pun. Sebab sayang negeri kita ni. So orang mari ramai. Orang mari bawa sini. Buat apa? Mari bawa pelajar sini. Jangan. Jadi jangan salah anggap. Mencintai Allah adalah mengatasi segala kecintaan hingga ia sanggup mengorbankan segala kesayangan demi fisabilillah. Bila berhimpun kedua-dua cinta ini, Allah mengugut mereka yang mengutamakan cinta kepada perkara keduniaan lebih daripada mencintai Allah dan Rasulnya dengan seksanya sebagaimana firman Allah Ta'ala. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Maksudnya katakanlah, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat kediaman yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Tunggu. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat 24. Jadi, kita wajib sayang kepada cinta. Tapi bila berhimpun dua cinta, sayang kepada keluarga, sayang kepada Allah, maka kita kena tahu Allah Ta'ala katakan. Tidak mana tidak kata sekali saya, kan anak kita kena sayang. Tapi kalau anak tak semaya, saya juga nak tegur. Pasal saya kan anak, takut dia buat lari, takut apa. Itu saya kan anak, apa saya ke semaya? Saya kan anak tu. Kenapa tak suruh anak semaya? Saya.
Sia dia bangun pagi-pagi subuh. Tu saya ke anak ke saya ke Tuhan. Kita balik situ ya. Paling yang paling buruk. Kita saya ke anak kita. Bila saya anak, kita lelak dia masuk dalam api. Kita tak dalam masuk api. Kita biar dia main api. Biar. Lepas tu, bila tak semaya dia masuk api neraka. Mana-mana kuat api dunia ni? Api neraka kuat lagi. Jadi kalau kita saya betul-betul anak kita kena suruh dia ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu mana tanda saya. Oh ni setengah orang saya, tak boleh tunggu anak. Itu bukan saya lah gitu. Nak membunuh anak namanya. Yang kedua, yang tadi wajib kita kena cintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, wajib ikhlaskan cinta kepada Allah. Yang kedua, wajib mengesahkan Allah dalam berdoa. Bila kita berdoa, pada Allah Ta'ala kita minta. Wajib kita mengesahkan Allah dalam beribadah. Dalam berdoa. Bertawakal dan mengharapkan perkara-perkara yang hanya Allah sahaja berkuasa memberinya. Kalau kita minta duit dengan orang kaya, bantu saya itu, dia ada fit. Kita ada cara masalah. Tapi dalam perkara yang dia tak mampu nak doa, nak kuasa, kecuali Allah Ta'ala. Maka kita kena minta ya Allah. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kamu menyeru, meminta selain daripada Allah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan memberi mudarat kepada kamu. Jika kamu berbuat demikian, kamu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang zalim. Jadi minta juga, kalau Tuhan kita tak mampu minta dengan orang juga, dia minta dengan orang mati contoh. Di kubur, tolonglah saya tu ayah dalam kubur. Saya boleh bangun. Tak boleh macam tu. Di makam kubur kamak besar. Oh, yang tu keluar dalam beritahu ni. Oh, Masya Allah. Ramai orang pergi. Oh, campur duit atas surat ke Tok Popo. Cuba minta selamat dia. Ni, nak atas surat tu kena bayar pos. Tempoh dia berapa pula kena bayar. Kena bayar dulu ke penjaga dia tu. Boleh pergi belakang. Di Mesir. Oh, ada penjaga belakang. Penjaga ada tak apa. Firman Allah Ta'ala lagi, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Dan kepada Allah adalah kamu bertawakal jika kamu orang-orang yang mukmin. Surah Al-Maidah ayat 23. Dan firman Allah Ta'ala lagi, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Maksudnya sungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi orang amal siapa? Orang yang beriman, berhijrah, berjihad. Suratul Baqarah ayat 218. Perkara yang ketiga yang kita kena wajib buat dalam masalah ini, wajib mengesahkan Allah dalam takut. Hari ini kita takut juga. Takut ke apa? Takut ke hati. Takut tak aku? So, pergi kubur kalian tak apa lagi, tak kubur pun tak. Tak aku tak. Jadi takut hati macam mana? Bertanggung hati dah, tak nak kita. Oh, ni takut biasa lah. Bila gelak kau, orang takut. Tidak jadi macam tu. Siapa beriktikad bahawa setengah makhluk boleh memberi mudarat dengan arahannya sendiri. Dengan arahan sendiri. Kita kata, nyamuk boleh memberi mudarat dengan sebab arahan dia sendiri. Ular boleh memberi mudarat dengan sebab dia sendiri. Maka itu. Lalu dia takut kepada makhluk itu. Berarti ia telah mempersyirikkan Allah Ta'ala dengan yang lain. Kalau iktikad macam tu. Karena firman Allah Ta'ala, wa iyaya farhabun, maka adalah kepadaku adalah kamu takut. Surah Al-Baqarah ayat 40. Dan firman-Nya lagi, wa in yamtaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika menimpakan suatu kemudaratan kepada kamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Betul tak? Kali ni bila kita sakit. Sakit ni kalau orang kaya tak pergi hospital kampung ni. Hospital pakar. Tak pada daerah negeri, luar negara pergi. Terbaik pergi hospital. Makan ubat. Tak sihat-sihat juga. Tak sembuh juga. Kenapa? Ia menyembuhnya siapa? Allah. Berapa ramai orang tak pergi hospital? Sembuh pun tak mati. Ini kuasa tangan Allah Ta'ala. Tapi usaha kenapa? Jangan kata, tak payah pergi hospital. Tidak. Itu salah tawakal. Dipanggil itu. Salah teknikal. Kena pergi. Tapi pergantungnya kita kepada Allah Ta'ala. Untuk situ.
Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnianya. Allah tak boleh sekat dan Tuhan nak bagi pada kita. Dan dia memberi kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya, dan dialah yang maha mengampun lagi penyayang. Surah Yunus 16. Perkara yang kita wajib yang keempat, wajib mengesahkan Allah dalam melakukan segala jenis ibadah badaniah dan qauliyah. Badaniah itu ibadat tubuh kita. Qauliyah, apa ni? Perkataan kita. Itu sebenarnya tak makna dia tu. Ibadat badaniah, iaitu ibadat tubuh badan. Seperti melakukan salat. Itu dipanggil badaniah. Rukuk, sujud, puasa, sembelih, dan tawaf mengelilingi Kaabah. Itu dipanggil ibadat badaniah. Buat dengan tubuh badan. Manakala ibadat qauliyah, ibadat perkataan pula seperti amalan bernazar. Kalau aku boleh benda ni, aku bernazar. Nak disembelih ayam putih. Di tengah atas bukit mana ni? Bukit 7, bukit 8. Tak boleh. Nazar, nak melih kambing, nak jamu, tak apa. Buatlah. Panggil kita sekali tak. Tapi nazar benda-benda sana. Nak jamu, acok kalau dia panggil apa ni. Buat rumah kena pakai, acok dia panggil. Jamu ketek. Ini nak karut ni. Zikir, istighfar dan lain-lainnya, itu dipanggil ibadat qauliyah. Segala ibadat badaniah dan qauliyah ini wajib dikerjakan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang mengerjakannya selain daripada Allah, sudah tentu ia mempersyirikkan Allah dengan yang lain dalam masalah ibadat. Dalam mempersyirikkan Allah dengan yang lain, firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima." Maksudnya sungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik, dan dia mengampunkan segala dosa yang lain daripada syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Siapa dia Allah Ta'ala nak kehendaki, beri keampunan. Sesiapa yang persekutukan Allah, maka sungguhnya dia telah mengada-ngadakan dosa yang paling nyata. Surah An-Nisa ayat 48. Maka itulah di antara perkara besar yang perlu kita hindari, yang perlu kita jauhi. Kalau tidak, kita duduk dalam keadaan bahaya, dalam keadaan tak tahu kita nak pergi ke mana. Jadi, itu di antara perbincangan kita dalam tauhid. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadat, dalam rasa takut, dalam perkara-perkara ini, maka semuanya kita perlu perhati dan perlu betul balik. Jadi kalau tak betul, kita memang berlaku kerusakan dalam masalah ini yang kita akan sebut di akhir kita nanti dalam bab-bab yang merusakkan iman. Ini yang pentingnya, bab rusak iman tu satu perkara yang cukup bahaya kalau kita tak teliti dan tidak menghalusinya. Habislah kita. Bahagian yang ketiga yang kita akan belajar nanti, insyaAllah, tauhid asma' wa sifat. Kita nak mengenali Allah Ta'ala melalui nama-nama dia yang indah dan sifat-sifatnya yang sangat mulia. InsyaAllah kita akan sambung di dalam perbincangan kita yang seterusnya.